Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Amir Zohari Tun Datuk Abang Openg akan menyempurnakan sambutan Hari Hutan Antarabangsa IDF di Industrial Forest Research Centre Semenggoh di Kuching pada 28 Jun ini. Jabatan Hutan Sarawak JHS dalam satu kenyataan media memberitahu IDF bertujuan meraihkan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan semua hutan di seluruh dunia. Jelas kenyataan tersebut pada Sabtu, sambutan ini telah diadakan di Sarawak sejak tahun 1973 dengan nama World Forestry Day, manakala nama tersebut ditukar kepada IDF pada tahun 2012 oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ujar beliau lagi, ia dianjurkan JHS dengan sokongan daripada Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Sarawak Timber Industry Development Corporation STIDC, Sarawak Timber Association STA, Harwood Timber Sdn Bhd, Sarawak Planted Forest SPF dan Sarawak Forestry Corporation SFC. JHS menambah tema sambutan kali ini iaitu Environmental Sustainability Agenda for the State Prosperity memaparkan perkembangan terkini di sektor perhutanan. Dengan perubahan masa dan teknologi, JHS menjangkakan sumber pendapatan baharu melalui aktiviti karbon hutan di samping menambah baik pengurusan hutan di Sarawak seiring dengan teras strategik dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 Sarawak, serta matlamat pembangunan mampan SDG 2030 PBB mengenai kelestarian alam sekitar. Kenyataan tersebut menambah pelbagai aktiviti bakal dilaksanakan bersempena dengan sambutan IDF pada tahun ini seperti aktiviti sukan antara agensi-agensi perhutanan di Sarawak serta program penanaman pokok dan juga pameran. Selain itu katanya JHS akan memeterai pertukaran memorandum persefahaman MOU bersama agensi seperti Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, Forest Research Institute Malaysia FRIM, Worldwide Fund for Nature Malaysia WWF dan Japan Malaysia Association JMA untuk kerjasama akan datang. Berita seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengetuai delegasi Sarawak melawat Ibu Pejabat Fortescue Future Industry FFI di Perth pada Sabtu. Dalam lawatan 2 jam itu, Datuk Amar Awang Tengah dan rombongan telah diberikan taklimat mengenai cadangan FFI untuk menyediakan kilang pengeluaran hidrogen hijau di Sarawak. Menurut beliau lagi, Sarawak sentiasa mengekalkan suasana pelaburan yang menarik dalam menjadikan Sarawak mesra pelabur. Sarawak menyokong cadangan projek ini kerana ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030 yang bertujuan untuk memartabatkan Sarawak menjadi ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030 melalui kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Tambah Datuk Amar Awang Tengah lagi, pemanasan global telah mempercepatkan penggunaan teknologi yang lebih hijau dan perang Rusia-Ukraine juga telah mempercepatkan langkah ke arah sumber tenaga hijau alternatif dan bukannya bergantung kepada bahan api fosil. Laporan berikutnya, lebih banyak perbincangan akan diadakan untuk membincangkan keutamaan pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Betong BIDA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Hembas, pembincangan itu akan melibatkan ketua masyarakat bagi mendapatkan input berkaitan dan penting daripada semua pihak. Ujarnya, sebelum ini pembincangan awal telah diadakan bersama wakil rakyat dan agensi kerajaan di bahagian Betong. Beliau berkata demikian semasa majlis sambutan Gawai Raya Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Bukit Saban dan program Ziarah UKAS 2022 di Dewan Masyarakat Sepauh pada Ahad. Majlis itu dianjurkan bersama PBB Cawangan Bukit Saban dan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS bahagian Betong. Beliau yang juga Adun Bukit Saban menambah, BIDA yang baharu diwujudkan itu telah diperuntukkan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit dan perlu bagi mereka membuat keputusan untuk perkara utama dengan tujuan mempercepatkan proses pembangunan termasuk bidang sosioekonomi. Dalam hal itu, Datuk Amar Douglas juga berkata BIDA merupakan hadiah daripada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Amir Zohari Tun Datuk Abang Openg sebagai menghargai penduduk Betong atas sokongan padu yang berterusan terhadap Kerajaan Sarawak. Tambah beliau, BIDA sebagai agensi pembangunan merangkumi kawasan Dun Layar, Bukit Saban, Saribas, Krian, Beting Maro, Kalaka, Kabong dan Lingga selain sebahagian daripada Parlimen Batang Lupa dan Betong. Sementara itu, mengenai sektor pertanian, Datuk Amar Douglas sekali lagi berharap
penduduk dapat memanfaatkan peluang menjana pendapatan menerusi aktiviti ternakan termasuk ternakan ikan kolam. Ujarnya rakyat perlu melihat potensi komersial sektor itu adalah sangat baik dengan permintaan terhadap daging dan ikan yang sentiasa bertambah. Katanya lagi, selain Kerajaan Sarawak membantu dalam pemasaran, potensi itu diperluaskan dengan bahagian betong bakal mempunyai lapangan terbang di Berbuling. Dalam hal itu, golongan petani perlu keluar dari zon selesa dengan mengubah corak pertanian untuk kegunaan sendiri atau subsistence farming dan beralih kepada pertanian moden yang membawa keuntungan yang besar. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah PPPW Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menegaskan subsistence farming yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan petani menjadikan golongan itu kekal berada di bawah paras kemiskinan. Dalam hal ini, beliau menyeru para petani agar mengambil peluang masalah food security yang turut berlaku dalam negara dalam menerokai pengeluaran makanan secara besar-besaran dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Jelasnya, tanaman kontan boleh diterokai dengan pengeluaran secara besar-besaran seperti kelapa, nanas dan pisang kerana ia mempunyai nilai komersial yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan perjumpaan bersama pekebun-pekebun kecil nanas Dalat yang turut disertai Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Rabu. Tambahnya, agroindustri makanan ini harus memiliki keyakinan bahawa hasrat untuk menjadi Sarawak sebagai pengeluar ataupun ekspor utama makanan pada 2030 boleh direalisasikan jika komuniti bersedia berubah dan mengaplikasikan teknologi atau kaedah pertanian moden yang diaspirasikan Kerajaan Sarawak. Laporan selanjutnya, penduduk kampung Murut Pelaman terutamanya golongan belia mampu mengukir senyuman setelah gelanggang futsal baharu kini siap dibina dan dapat digunakan untuk kegunaan aktiviti bersukan. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang memberitahu gelanggang tersebut dibina menggunakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP serta projek kecil luar bandar MRP menerusi pejabat Parlimen Kota Semarahan. Katanya ia turut dilengkapi dengan tempat duduk penonton serta astaka grandstand. Ujar beliau lagi, gelanggang itu juga boleh digunakan untuk tujuan sukan berpusat melibatkan beberapa kampung sepanjang Jalan Ensenge Serian. Beliau menjelaskan demikian ketika merasmikan gelanggang futsal itu di kampung Murut Pelaman di Serian pada Sabtu. Datuk Rubiah menambah, gelanggang tersebut dilihat mampu menjadi lantasan terbaik untuk melahirkan pemain-pemain berkualiti dan berkaliber dalam kalangan belia dari sekitar kawasan Parlimen Kota Semarahan. Dalam hal itu, beliau berharap agar kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya serta dijaga masyarakat setempat. Beralih ke laporan di Sibu, generasi muda adalah aset yang penting akan membentuk hala tuju negeri dan negara. Demikian jelas Adun Bukit Asih Joseph Chen Jin Ek semasa berucap merasmikan Expo Pendidikan Sarawak 2022 daerah Sibu di Dewan Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Sabtu. Beliau menambah generasi muda harus melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan selari dengan kehendak semasa agar dapat digunapakai untuk membangunkan negeri ini. Tambahnya, beliau mahu negeri ini dibina atas titik peluh daripada kalangan anak-anak tempatan dan tidak mahu orang luar yang mengisi kekosongan berkenaan. Expo yang julung kali diadakan secara serentak di semua bahagian dan daerah di seluruh Sarawak itu dianjurkan Yayasan Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bersama dengan pejabat residen Sibu dan pejabat daerah Sibu. Pada majlis tersebut turut disampaikan baucer pakaian sekolah dari Yayasan Sarawak bernilai RM200 seorang kepada beberapa buah sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu. Selain itu, pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 juga menerima sijil dan sijil premium bernilai RM500 setiap seorang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Menyebar fakta, salam UKAS.